Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan belajar tajuk tentang bidang kefahaman ayat, iaitu ayat 11 surah Ar-Ra'du. Tajuknya adalah melakukan transformasi dalam kehidupan. Apakah yang dimaksudkan transformasi, iaitu perubahan bentuk dan sama ada dari segi sifat, rupa, keadaan dan sebagainya. Okey, baik, ini adalah ayat 11 surah Ar-Ra'du dan kita akan dengarkan bacaan surah Ar-Ra'du ayat 11 ini. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Sadaqallahul azim. Okey, ayat 11 surah Ar-Ra'du. Okey, kita lihat, perhatikan dari segi maksudnya. Maksud ayat 11 ini. Okey. Baik, kita lihat pada perkataan lahu mu'akibatun. Lahu maksudnya ialah bagi tiap-tiap seseorang mu'akibatun. Apa maksud mu'akibatun? Ada, bagi seseorang itu ada malaikat. Mimbaini yadai, iaitu apa maksud mimbaini yadai? Okey, penjagaannya silih berganti dari hadapan, wa min khalfihi, iaitu dari belakangnya, yahfazunahu min amrillah. Apa maksud perkataan yahfazunahu? Hafaza, mengawasi dan menjaganya dari sesuatu bahaya dengan perintah Allah. Min amrillah ini maksudnya dengan perintah Allah. Siapa yang menjalankan perintah Allah? Iaitu mu'akibatun. Apa itu mu'akibat? Iaitu adalah malaikat. Okey. Baik, seterusnya, ayat seterusnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Okey. Apakah maksud ayat ini? Okey, dalam perbincangan untuk tajuk ini kita akan lihat pada ayat ini, iaitu okey, apa maksud dia? Okey, maksud dia sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum, hatta, sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Okey, dan apabila Allah mengkehendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana disebabkan kesalahan mereka sendiri, maka tiada sesiapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkan itu. Dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadanya. Jadi dalam ayat ini kita akan lihat huraiannya. Pertama, dari segi apakah maksud muakibat. Okey, yang kedua iaitu ayat ini yang Ustazah gariskan ini dengan berwarna merah. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan muakibatun? Apa muakibatun tadi? Okey, muakibat itu adalah maksudnya adalah malaikat. Okey, jadi intisari ayat bagi ayat ini ada 3. Okey, yang pertama, Allah memerintahkan para malaikat supaya mengawasi manusia setiap waktu sama ada di siang hari atau di malam hari. Iaitu kita boleh lihat dalam ayat ini, mimbaini yadai, okey, wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Okey, malaikat ini mengawasi manusia bagi setiap waktu dengan
min amrillah, dengan perintah Allah. Okey, yang kedua. Okey, intisari ayat yang kedua. Okey, Allah menjelaskan bahawa sebahagian para malaikat, okey, ini tugas-tugas malaikat. Okey, sebahagian para malaikat ditugaskan untuk mencatat segala amalan baik dan buruk manusia. Okey, yang ketiga. Okey, Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum. Okey, ini yang mana? Yang nombor 3 ini daripada ayat yang ini. Okey, innallaha, okey, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Okey, ini adalah intisari ayat yang ketiga daripada ayat sebelah Ar-Ra'd. Kalau kamu perasan, apabila kita bincangkan intisari ayat, kita mesti mulakan dengan perkataan Allah memerintahkan. Allah, okey, yang pertama Allah memerintahkan. Dalam ayat ni Allah memerintahkan apa? Allah menjelaskan. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang apa? Baik, perkataan pertama yang kita jumpa dalam ayat tadi adalah bermaksud malaikat. Okay, apa itu malaikat? Malaikat dari segi malaikat ialah kata jamak daripada kalimah malaka ataupun malaka. Maksud malaikat ialah makhluk yang diciptakan daripada cahaya, tidak dapat dicapai ataupun dilihat oleh panca indera manusia dan mampu menyerupai bentuk makhluk yang lain daripada rupa asal mereka. Kalau kita lihat, kita dengar sirah Rasulullah, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah menyampaikan wahyu yang pertama dalam keadaan rupa yang asal. Dan ada ketikanya pula malaikat ini datang berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan menyerupai seorang lelaki. Okey, baik, seterusnya kita bincangkan tugas-tugas malaikat. Okey, pertama, malaikat ini bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, memikul arash. Yang ketiga, menyiksa penghuni neraka. Yang keempat, menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, memberi salam kepada ahli syurga. Sebenarnya bukan ini sahaja tugas-tugas malaikat, ada lagi banyak tugas-tugas malaikat. Ini adalah di antara tugas-tugas malaikat yang kita tahu, yang perlu kita tahu, dan ada dalil-dalilnya dan yang telah ditulis di dalam buku teks. Untuk seterusnya, kita lihat pada ayat yang telah Ustazah gariskan di awal tadi. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa dia? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum sehingga mereka itu mengubah diri mereka sendiri. Jadi dalam ayat ini ada kita sentuh tentang perkataan perubahan. Okey, apa itu perubahan? Okey, pertama, ini yang pertama, memulakan perubahan pada diri sendiri dahulu supaya menjadi lebih yakin, kerana tidak mungkin kita mengajak orang lain untuk berubah sedangkan diri kita sendiri masih ada di takuk yang lama. Okey, yang kedua, memulakan perubahan secara perlahan-lahan walaupun sukar supaya kita dapat merasakan perubahan tersebut dalam diri kita. Okey, yang ketiga, tidak bertangguh. Okey, tidak bertangguh dalam memulakan perubahan, kerana semakin lama bertangguh maka akan semakin susah untuk kita melakukan perubahan. Okey, yang keempat, berusaha untuk berubah dengan niat yang ikhlas, bukan niat kerana orang dan sebagainya, tetapi kita niat dengan ikhlas. Okey, yang kelima,
Okey, yang kelima, apabila berjaya melakukan perubahan, kita perlu mengulangi perubahan itu sehingga menjadi sebati dalam diri kita. Maksudnya kat sini mengulangi ini kita istiqomah. Okey, ada 5 cara perubahan. Bila kita bincangkan dalam ayat ini, okey, kita kena buat perubahan dari kita. Maksudnya bermula daripada diri kita. Okey, bila kita bincangkan tentang perubahan itu mesti disertai dengan usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar itu adalah berdasarkan apa yang kita akan perlu buatlah. Okey. Baik, yang pertama, kepentingan usaha dan ikhtiar. Apa itu kepentingan usaha dan ikhtiar? Kepentingan ini adalah hikmah. Okey, yang pertama untuk menzahirkan rasa syukur dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah atas apa yang telah mereka usahakan. Okey, yang kedua, mengelakkan timbulnya sifat putus asa. Sebab tu kita perlu ada usaha. Okey, perlu ada ikhtiar dalam berubah ini. Okey, untuk supaya tidak timbul perkataan sifat putus asa dalam diri. Okey, yang ketiga, meningkatkan ekonomi negara hasil daripada peningkatan taraf hidup masyarakat. Apabila seorang itu ataupun masyarakat itu sama-sama berusaha dan berikhtiar, insya-Allah ekonomi akan meningkat. Okey, yang keempat, mewujudkan kelompok masyarakat yang saling bantu-membantu. Okey, yang kelima, meningkatkan taraf kehidupan manusia ke arah yang lebih positif. Apa itu positif? Iaitu yang lebih baik. Bila kita bincangkan tentang kepentingan ini, maka hikmah dia semua adalah semua perkara-perkara yang baik. Okey, kita telah bincangkan apakah itu kepentingan, usaha dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita akan bincangkan strategi. Apa itu strategi? Strategi ini adalah cara yang perlu kita lakukan. Cara yang terbaik dalam petikan ini, kita nak strategi adalah cara yang terbaik untuk meningkatkan kualiti kehidupan kita. Yang pertama, berdoa kepada Allah agar Allah mengubah diri kita ke arah yang lebih baik di samping berusaha dan bertawakal. Mesti berusaha dan bertawakal. Selepas kita usaha, kita bertawakal. Okey, apa-apa yang berlaku itu adalah kehendak Allah dan kita perlu sentiasa berdoa. Okey, yang kedua, memulakan dengan perubahan yang ringan dahulu. Maksudnya yang kecil, yang bersesuaian dengan kita. Okey, yang ketiga, melakukan suatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Okey, suatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh untuk mendapat hasil yang terbaik. Maksimalnya adalah hasil yang terbaik. Yang keempat, bertaubat dengan memohon keampunan pada Allah dan berazam tidak untuk meninggalkan segala dosa yang telah kita lakukan. Okey, yang kelima, istiqomah, iaitu berterusan melakukan sesuatu usaha itu ke arah kebaikan. Okey, jadi di sini ada perkataan yang penting yang perlu kita ingat, iaitu yang pertama tadi adalah berdoa, yang kedua melakukan perubahan yang kecil, bermula daripada perubahan yang kecil dahulu. Yang ketiga, okey, kita melakukan sesuatu itu dengan bersungguh-sungguh. Yang keempat, bertaubat dan tidak akan mengulangi dosa kita. Yang kelima, istiqomah. Maksudnya melakukan sesuatu kebaikan itu secara Okey, seterusnya di akhir pembelajaran, bagi setiap tajuk kefahaman Al-Quran atau kefahaman hadis akan diakhiri dengan pengajaran. Okey, jadi untuk pengajaran ayat Al-Quran ini,
Okey, mesti dimulai dengan kita umat Islam hendaklah. Okey, mesti ada dua perkara penting dan bagi pengajaran mana-mana sama ada ayat Al-Quran ataupun hadis. Okey, untuk pengajaran ayat Al-Quran ini, dia mesti mula dengan kita umat Islam hendaklah, kemudian isi, kemudian kata penghubung yang kita gunakan kerana, sama ada kerana ataupun agar ataupun bagi ataupun untuk ataupun supaya yang kita ringkaskan dalam perkataan kamus. Okey, dan selepas itu kita letakkan huraian. Okey, bagi pengajaran ayat 11 surah Ar-Ra'd, okey, yang pertama, kita umat Islam hendaklah mengubah nasib kita dengan melakukan perkara bersungguh-sungguh agar mendapat keredaan Allah. Jadi yang mana satu isi iaitu mengubah nasib kita dengan melakukan kerja bersungguh-sungguh. Okey, yang kedua, kita umat Islam hendaklah meyakini kebesaran dan keadilan Allah kerana Allah menjanjikan balasan yang baik untuk hamba-Nya yang berusaha untuk kebaikan. Jadi semoga kita semua dapat mengambil pengajaran daripada ayat 11 surah Ar-Ra'd.